Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan semua. Setelah lama kita tidak mendengar kabar, tidak mendengar berita daripada Khairi Jamaluddin. Kita tahu nasib Khairi Jamaluddin pada PRU15 pada kali ini. Kita dapat lihat bahwa nasibnya tidak begitu baik. Kenapa saya cakap begitu? Disebabkan KJ yang telah kalah di Parlimen Sungai Buloh, sedangkan tempat sebenarnya adalah di Parlimen Rebau yang diberikan peluang kepada Tokmat untuk bertanding di situ, dan Tokmat akhirnya menang. Satu berita terkini, satu pendedahan terkini daripada Khairi Jamaluddin. Tapi sebelum saya meneruskan info terkini, isu hangat daripada channel ini, saya meminta jasa baik kamu untuk tekan butang subscribe, like, dan share video ini supaya seluruh Malaysia tahu tentang isu panas daripada channel ini. Oke, baik, kita teruskan. Satu berita daripada Astro Awani. Khairi ucap selamat maju jaya kepada Hana. Bekas ahli Parlimen Rembau, KJ ataupun Khairi Jamaluddin Abu Bakar mengucapkan selamat maju jaya kepada Menteri Belia dan Sukan, Hana Yeo, selepas kedua-dua pihak mengadakan satu perjumpaan. Khairi yang pernah menjawat jawatan berkenaan bermula pada tahun 2013 sehingga pada tahun 2018 berkata, jemputan yang dibuat oleh Hana itu adalah untuk berkongsi pandangannya berkenaan agenda pembangunan Belia dan Sukan. Terima kasih Menteri ataupun Haneyo atas jemputan untuk berkongsi pandangan berkenaan agenda pembangunan Belia dan Sukan. Jadi di dalam satu post daripada Khairi Jamaluddin, terima kasih Menteri Haneyo atas jemputan untuk berkongsi pandangan berkenaan dengan agenda pembangunan Belia dan Sukan. Selamat maju jaya KBS Malaysia. Menerusi satu status daripada Hanayo, perjumpaan bersama Khairi KJ untuk mendengar idea, pandangan, dan pengalaman beliau semasa di KBS Malaysia. Thank you for making time. I believe in inclusive leadership, especially for a portfolio like youth and sport. Jadi tuan-tuan dan puan semua, KJ mempunyai sosok tubuh seorang pemimpin. Semasa PRU15 yang lalu, beliau adalah salah satu pemimpin ataupun calon Barisan Nasional yang amat lantang bercakap, bahkan antara yang paling berani menegur Zahir Hamidi pada ketika itu. Yang paling saya ingat, saudara-saudara semua, semasa Khairi Jamaluddin membuat pendedahan bahwa beliau ingin membersihkan UMNO, dan beliau juga berkata di media bahwa beliau bukan yes man. Jadi maksudnya sekiranya dia dapati Zahir Hamidi bersalah, beliau tetap bersalah, dan KJ bukan jenis yang pak turut, tetapi beliau ini not a yes man. Beliau akan membuat ataupun berdiri di atas kebenaran. Jadi tuan-tuan dan semua, apa komen Anda? Dikabarkan juga pada tahun hadapan akan ada pemilihan presiden UMNO yang baru. Jadi adakah Khairi Jamaluddin akan mencabar Zahir Hamidi sekali lagi walaupun pernah tewas pada tahun 2018 untuk memegang jawatan sebagai Presiden UMNO, ataupun seorang lagi yang dikabarkan boleh menjadi Presiden UMNO yaitu Hishamuddin Hussein. Bercakap tentang Hishamuddin Hussein pula, beliau memang mempunyai potensi untuk menjadi Presiden UMNO. Walaupun kita ada mendengar beberapa kabar angin ataupun spekulasi bahwa Hishamuddin Hussein boleh menjadi Presiden UMNO dan mengalahkan Zahir Hamidi dan juga KJ. Itu pun kalau KJ nak bertanding. Dan satu kabar angin mengatakan bahwa Hishamuddin boleh membawa keluar UMNO sekiranya beliau menjadi presiden pada masa akan datang pada tahun hadapan, membawa UMNO keluar daripada kerajaan perpaduan. Itu adalah salah satu analisis daripada Shabuddin.com. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, apa komen Anda berita hari ini? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Oke tuan-tuan dan bapak semua, satu lagi berita hangat, isu hangat yang saya nak kongsi dengan kamu. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle.
Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe supaya seluruh Malaysia tahu tentang isu-isu hangat, isu panas, maklumat terkini politik di Malaysia daripada channel ini. Oke, baik tuan-tuan dan bapak semua, kita teruskan. Akhirnya, satu lagi kenyataan Tun M. Selepas kita ataupun rakyat Malaysia dikejutkan dengan perletakan jawatan daripada Tun Mahathir, perletakan jawatan sebagai pengurusi pejuang, dan menjadi tanda tanya ramai orang, adakah Muklis Mahathir boleh memimpin pejuang tanpa Mahathir? Ataupun Muklis Mahathir akan membawa pejuang masuk dalam Perikatan Nasional ataupun PH? Tetapi banyak ataupun ramai penganalisis politik di luar sana yang kata pejuang sebaiknya masuk ke dalam parti kerajaan, karena pada tahun hadapan akan ada beberapa PRN yang akan diadakan. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, ini adalah salah satu kelebihan kepada pejuang sekiranya mereka menyertai Pakatan Harapan pada masa terdekat ini ataupun pada tahun hadapan, bagi mendapatkan tempat untuk mereka menjadi calon pada PRN yang akan diadakan pada tahun hadapan. Kalau saya tak silap, Negeri Sembilan, Terengganu, Kelantan, dan beberapa lagi yang lain. Kalau saya silap, Anda boleh tolong komen di bawah. Oke, hari ini satu lagi kenyataan daripada Tun Mahathir. Zahid tak sepatutnya dilantik menjadi timbalan Perdana Menteri. Beri tekanan institusi kehakiman. Adakah maksud Tun M ini, maksud Mahathir, seorang legenda politik di Malaysia ini, yang mengatakan keabsahan Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri itu dipertikaikan oleh Tun Mahathir? Bagaimana pendapat Anda, tuan-tuan dan bapak semua? Pelantikan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri dilihat memberi tekanan kepada institusi kehakiman untuk menjalankan tugas secara adil dan tanpa gentar dalam kes mahkamah yang dihadapi Presiden UMNO. Tun Dr. Mahathir Mohamad menegaskan Ahmad Zahid sepatutnya tidak diberikan sebarang jawatan dalam kerajaan kerana berdepan 47 tuduhan rasuah, pecah amanah, dan pengubahan wang haram di mahkamah pada ketika ini. Bekas Perdana Menteri itu ataupun Mahathir berpandangan pelantikan Zahid Hamidi pada hari ini sebagai individu yang kedua tertinggi berkuasa dalam kerajaan akan mengganggu mahkamah yang mungkin terpaksa membuat keputusan memihak kepadanya. Sepatutnya pelantikan itu tidak dilakukan kerana dia sedang menghadapi tindakan mahkamah, dan ada kemungkinan dia akan didapati bersalah dan dihukum. Ataupun tuan-tuan dan puan semua, dengan kenyataan daripada Mahathir bahwa mahkamah mungkin terpaksa membuat keputusan yang memihak kepada Zahid Hamidi, dan semua tuduhan yang Zahid Hamidi tanggung pada hari ini, 47 tuduhan rasuah, pecah amanah, dan pengubahan wang haram itu boleh dilupuskan begitu saja. Bagaimana tuan-tuan dan bapak semua? Bagaimana pendapat Anda? Sekiranya Anda mempunyai pengalaman ataupun pengetahuan tentang undang-undang, Anda boleh komen di channel ini. Kita boleh berkongsi pendapat. Oke, baik, kita teruskan. Kata Tun Mahathir, orang sebegini tidak sepatutnya diberikan jawatan yang begitu tinggi kerana timbalan Perdana Menteri adalah orang yang akan ambil alih tugas Perdana Menteri jika sesuatu berlaku, dan kita akan dapat seorang Perdana Menteri yang masih berdepan tuduhan mahkamah. Jadi kata Tun Mahathir, Dr. Mahathir menegaskan Ahmad Zahid supaya meletakkan jawatan Presiden UMNO dan menolak lantikan sebagai timbalan Perdana Menteri selepas parti pimpinannya kalah teruk dalam PRU ke-15. Rupanya inti daripada kenyataan pendedahan daripada Mahathir adalah beliau ingin menegaskan Ahmad Zahid Hamidi meletakkan jawatan Presiden UMNO yang pertama dan melepaskan ataupun menolak lantikan sebagai TPM selepas parti pimpinannya itu Barisan Nasional yang hanya mendapat 30 kerusi pada PRU ke-15. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, apa komen Anda berita hari ini? Anda boleh komen di bawah. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia.